إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab Fiqh Praktis, buku fiqh berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah, ya, karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah, anak murid kepada Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada minggu yang lepas kita telah membincangkan tentang bab air, ya, serta jenis-jenis air, ya. Dan kita juga telah menjelaskan tentang ketiga-tiga jenis air dari segi hukumnya. Yang mana yang pertama adalah air yang suci lagi menyucikan, ya, iaitu air yang mutlak. Yang keduanya adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan, iaitu air yang telah bercampur dengan benda yang suci, ya, sehingga mengubah bentuknya daripada air mutlak, dia berubah jadi air yang lain, ya, seperti air kopi, air sabun dan seumpamanya. Dan juga jenis air yang ketiga, ya, iaitu air najis, iaitu air yang telah bercampur dengan najis, ya, sehingga menukar, ya, salah satu daripada tiga sifatnya, ya, bau, ya, rasa dan juga warnanya. Baik, adapun pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang najis-najis, ya, bentuk-bentuk najis, ya. Kalau kita lihat, Assalamualaikum, penulis Syekh Hussein dia menyebutkan bab tentang najis-najis, ya. Persoalan di sini, kenapa dia menyebutkan bab tentang najis? Kenapa dia tak sebutkan tentang najis, lawan dia apa? Benda-benda suci lah, ya. Kenapa dia sebut najis-najis, bab tentang najis-najis, dan bukan bab tentang benda-benda suci, ya? Ini kerana hakikat, kalau kita lihat antara benda-benda suci dengan benda-benda najis, yang mana yang lebih, ya, yang mana lebih banyak, yang mana yang lebih sedikit, ya? Kita akan mendapati bahawa benda-benda najis itu yang lebih sedikit, ya, berbanding dengan benda-benda suci ini dia cukup banyak dan sehingga tak terhitung, ya, tak terhitung, ya. Berbeza dengan benda-benda najis, dia adalah, ya, benda-benda yang tertentu sahaja, ya, yang kita dah sedia maklum, ya, benda-benda itu, ya. Itu yang akan kita sebutkan pada kuliah ini insya-Allah. Jadi berdasarkan hakikat ini kita boleh simpulkan satu kaedah. Boleh tulis kaedah ni, ya. Kaedah di dalam benda-benda suci dan benda-benda najis, satu kaedah umum yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian, ya, apatah lagi di dalam urusan ibadah. Kaedahnya, ya, dalam bahasa Arabnya al-aslu fil asya' at-taharah, ya. Asal hukum sesuatu
adalah ia suci. Ya. Asal hukum sesuatu adalah ia suci. Ya. Illa idza thabata ad-dalil ala najasatih, kecuali telah sabit dengan bukti bahawa dia najis. Ya. Kecuali jika telah sabit bukti, ya, bahawa dia najis. Ya. Jadi asal hukum sesuatu, ya, dari segi hukum syariatnya dan dari segi praktikalnya, dari segi realitinya, hukumnya adalah suci. Ya. Apa maksud kita dari segi asal hukum syariatnya? Ya. Maksudnya segala yang kita lihat, benda-benda di keliling kita, ya, apa juga benda yang hidup dan benda yang benda yang tak hidup, ya. Kita kata apa hukumnya? Suci ke tak suci? Ya. Contoh, kita ambil sejenis haiwan, rusa lah. Ya, sejenis haiwan, satu benda. Ya. Apa hukum haiwan ni, rusa ni? Dia najis ke atau suci? Ya. Jadi kita ada kaedah am. Ya, ini kita maksudkan kaedah dari segi hukum syaraknya. Kalau kita cek dalam Al-Quran, kita cek dalam hadis, ya, kita cek daripada mula Al-Quran sehinggalah hujungnya, ya, kita cek hadis dalam segala kitabnya, ya, barangkali kita tidak akan mendapati ada nas khas yang mengatakan bahawa sesungguhnya rusa itu suci. Kita tidak akan mendapati nas, ya, spesifik sebegitu. Jadi apa kesimpulan kita dengan rusa ni? Tak ada nas yang menjelaskan secara spesifik. Kita kata, tapi dalam, walaupun tidak ada nas, tapi kita ada kaedah. Ya. Ini yang kita maksudkan kaedah dari segi hukum syarak, bahawa asal sesuatu itu adalah dia suci. Maka kita simpulkan bahawa rusa tadi itu adalah suci dari segi hukum syaraknya. Itu dari segi hukum syarak. Dari segi praktikal ataupun reality, ya, ini mungkin kita biasa juga dalam kehidupan seharian kita. Pakaian yang kita pakai, ya, tiba-tiba terlintas dalam fikiran kita, dalam hati kita, pakaian kita ni ada terkena najis ke tak? Adakah dia suci atau tidak? Ya, boleh tak saya guna untuk semayang atau tidak? Ada timbul was-was. Ini bagi orang yang ada was-was, dia kena faham betul-betul kaedah ni lah, ya, kerana dia akan menjadi penyelesai buat dia. Jadi kita kata, selagi tidak ada bukti tadi dalam hukum syarak tadi tu, ya, bukti dari segi nas Al-Quran, hadis, ayat Al-Quran atau hadis. Di sini bukti dari segi apa? Dari segi panca indera lah, kita kata. Kita tak nampak, atau kita bau, atau kita rasa, ya. Selagi tak ada bukti dari segi panca indera bahawa ada najis terkena, ya, ataupun melalui khabar orang kata kat kita, oh, pakaian ni tadi aku nampak terkena najis, misalnya. Selagi tidak ada bukti sebegini, maka kita menghukum pakaian itu yang kita tengah pakai ke, yang tersimpan ke, bahawa dia suci dan boleh digunakan, ya, untuk ibadah, untuk semayang, ya. Jadi ini yang kita maksudkan, ya, kaedah bahawa asal hukum sesuatu itu adalah ia suci, kecuali, ya, telah sabit bukti, ya, bahawa dia najis, ya. Itu kaedah yang pertama, ya. Boleh juga kita kita gunakan juga guna pakai dalam masa yang sama kaedah yang kedua, ya, al-aslu bara'atul dhimmah, ya. Asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab. Tulis dulu, ya, nanti kita jelaskan. Asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab, ya. Tadi kita dah tahu hukum, ya, tadi kaedah yang pertama tadi. Kaedah yang kedua ni dia saling menjelaskan, ya. Asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab.
Tanggungjawab di sini apa artinya? Tanggungjawab daripada membersihkan sesuatu itu daripada najis. Ya. Apabila kita dah tahu bahawa kaedahnya adalah asal sesuatu itu suci, bersih, kecuali sabit bukti bahawa dia najis, maka begitu jugalah asalnya seseorang itu dia bebas daripada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Daripada membersihkan sesuatu itu. Ya. Maka berpandukan kaedah yang pertama dan kedua, ya, tak boleh sewenang-wenangnya seseorang itu, ya, kata kat kita ataupun kita mewajibkan ke atas diri kita untuk nak membasuhkan sesuatu. Waalaikumsalam. Nak membasuh sesuatu pakaian kita atau suatu tempat itu. Ya. Kerana asalnya seseorang itu bebas dari tanggungjawab. Tak boleh ada orang sewenang yang kata, kau kena basuh, kau kena. Perhatikan perkataan tu. Kau kena basuh baju ni. Kena tu apa artinya? Wajib tu. Itu satu hukum syarak tu. Kau kena basuh baju ni. Ya. Tak payah kita nak tanya wajib ke sunat. Ni dia kata kena tu maknanya wajib lah. Ya. Tak boleh seorang tu sewenang-wenangnya, ya, mewajibkan ke atas kita melakukan sesuatu, ya, tanpa ada bukti. Salamullah. Ya. Jadi itu maksud kita. Asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab. Ya. Kecuali telah sabit bukti bahawa benda ni najis. Ya. Baru dia bertanggungjawab. Kalau telah sabit bahawa sesuatu tu najis, ya, barulah dia bertanggungjawab. Dia wajib membasuh pakaian itu ataupun badannya itu ataupun tempatnya itu, ya, daripada najis itu untuk digunakan, ya, di dalam ibadah solat secara khasnya. Ya. Baik. Jadi ini yang kita nak kata. Dua kaedah am ni. Dia hakikatnya kaedah ni umum. Ya, dia merangkumi banyak cabang-cabang ilmu agama. Ya. Dalam bab taharah, ya, suci secara khasnya. Jadi kita nak kata najis itu adalah hukum syar'i. Ya. Najis ni bukan boleh ditentukan dengan cita rasa, ya, ataupun sangka-sangka, ya, dan seumpamanya. Satu hukum najis tu, ya, dia adalah hukum syarak yang hanya ditentukan oleh syarak lah. Ditentukan dengan dalil Al-Quran ataupun hadis, ya. Yang mana berdasarkan hukum syarak ni dia ada implikasi dia. Ya. Kalau telah sabit bahawa dia najis, maka implikasinya apa? Perlu dia dibersihkan. Ya. Ini kita kata kerana syarak dia sangat menitik beratkan tentang bab suci ni. Sebab tu awal lagi dalam bab masalah fiqh kita dah belajar, kita seperti mana sekarang kita sedang belajar, ya, bab taharah, bersuci. Ya. Dan dalam masa yang sama kita nak tahu apa benda-benda najis ni. Kerana syarak pentingkan suci itu, ya, dan dalam masa yang sama apatah lagi, ya, di dalam ibadah yang disyaratkan padanya suci itu, ya, seperti mana halnya dalam solat, ya, secara khasnya, di mana seorang itu kalau nak solat dia kena berada dalam keadaan suci. Baik. Jadi apabila kita dah sebutkan tentang masalah najis ni, di sini kita nak tahu perincian dia. Apakah benda-benda yang dihukum sebagai najis, ya, oleh syariat Islam. Ya, jadi kita lihat yang pertama. Siapa yang ada buku tu boleh buka, kita tengok. Ya. Nak tahu semua dah ada buku. Macam mana kedudukan buku kita? Sudah berbuku ataupun belum? Ya. Boleh tunjuk buku sikit. Yang buku dah. Ya. Kita promosi sikitlah buku ni. Ni. Sebaiknya dapatkan buku ni. Ni buku yang kita sedang belajar sekarang. Ya. Buku Fiqh Practice, ya. Encyclopedia
PDF Fiqh Practice menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, karangan Syekh Hussein bin Audah Al-Awaisyah, ya, anak murid Syekh Al-Albani. Sebaiknya dapatkan buku ni, ya. Baru tadi saya dimaklumkan bahawa Yayasan Taklim menjualnya, ya. Dan yang baiknya dia boleh jual satu jilid saja. Dia sekarang ni kat pasaran ada sampai 3 jilid, ya. Tapi pihak Yayasan Taklim menjualnya dengan harga 120 lebih kurang, ya. Jadi sebaiknya dapatkan buku ni, ya. Ataupun macam mana, kena ikhtiar lah, ya. Macam saya ni, saya ni download lah daripada buku, daripada internet. Tapi kalau tahu bahasa Arab lah, ya. Ataupun nak photostat dengan kawan ke, pandai-pandai lah, ya. Sebaiknya ada buku. Salamatullah. Kerana apa? Kerana dalam buku ni dia akan memperincikan semua, ya, permasalahan yang kita bincangkan, khususnya dari segi dalil-dalil dia, ya. Yang mana kalau kita nak perincikan semua dalam kuliah kita ni, masa tak cukup lah, ya. Jadi itu ya, secara prinsipnya dalam kuliah ni kita akan membincangkannya secara am, ya. Tapi siapa yang ingin penjelasan lanjut, itu yang diperlukan buku ni. Walau bagaimanapun, kita kata kalau tak ada buku pun paling tidak kena ada buku nota, ya. Buku nota, ya, supaya paling tidak dapat ditulis, ya, faedah-faedah yang diambil daripada kuliah-kuliah seperti ini, ya. Baik, kita lihat bentuk najis yang pertama, ya. Ia adalah najis manusia, ya, dan juga air kencingnya, ya. Ini yang pertama, ya, najis manusia dan juga air kencingnya, ya. Dia dihukum sebagai najis, ya, yang perlu disucikan, yang perlu dibersihkan, ya, yang perlu dibuang. Hal ini berdasarkan banyak dalil, ya. Antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, khususnya daripada najis kotoran badan kita dan juga termasuk air kencing itu secara khasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 buah kubur. Lalu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Rasulullah yang dipimpin oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka sedang disiksa bukan kerana suatu yang besar. Ini bukan satu yang rumit, yang sulit, ya. Tetapi sesungguhnya ia adalah besar. Besar dari segi hukumnya, dari segi dosanya, ya. Lalu baginda mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih. Adapun salah seorang daripada 2 mereka ni, dia, ya, tidak menjaga air kencingnya, ya. Mana dia bila dia buang air kencing, dia tak jaga. Tak jaga macam mana? Maknanya dia, ya, orang kata kencing bersepah ke macam mana ke? Ataupun jenis kencing yang apa? Dia tak habis. Dia tak kencing habis. Ya, dia kencing ekspres ke apa ke? Ya, panggillah apa-apa. Ya. Khususnya kalau kita tengok orang-orang kafir, ya. Siapa yang guna tandas berdiri open air tu, dia bukan open air lah, dia dalam tertutup juga, tapi yang jenis kencing berdiri tu, dia tahu kan?
Laki je tak, perempuan saya tak tahu, mungkin tak ada kot. Yang kencing berdiri tu, lelaki tahulah. Ya, ni kat tanda-tanda hawam ni. Ya. Dia jenis masuk, dibuka zip dia, dia selesaikan hajat dia. Kerana dia boleh borak dengan kawan dia. Kawan. Ini lelaki lah. Lepas dia habis, dia buat apa? Dia tutup je zip dia. Ini memang termasuk dalam orang, dalam kategori yang disebut dalam hadis ni. Dia tidak menjaga dirinya daripada air kencingnya. Ni orang yang jenis buang air kencing, lepas tu terus tutup zip, terus tutup pakaian dia. Bang, tak basuh ke? Ni dia. Ya. Maka akhirnya tentu ada titisan-titisan lagi yang terkena kat badan dia, terkena kat pakaian dia, ya. Maka Rasulullah kata, ada pun salah seorang daripada mereka dia tidak menjaga dirinya daripada air kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua, dia suka mengadu domba, ya, mengadu domba, melaga-lagakan orang, ya. Seperti yang banyak kita lihat yang berlaku dalam masyarakat, ya, pada hari ini. Jadi kita lihat bagaimana dalam peristiwa ni Rasulullah, ya, menjelaskan bahawa tentang pentingnya kita menjaga diri kita, ya, pakaian kita daripada terkena air kencing. Kerana apa? Seperti mana dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah mengatakan bahawa jaga diri kamu daripada air kencing ini, kerana kebanyakan azab kubur daripadanya. Nampak? Azab kubur kebanyakannya kerana apa? Kerana orang tak menjaga, laki atau perempuan, untuk makluman. Jangan ingat laki je, laki atau perempuan, ya, adalah disebabkan oleh najis air kencing yang tidak dibersihkan dengan betul. Apa implikasi dia? Ya, implikasi dia sangat dahsyat. Kerana apabila badan ataupun pakaian kita kotor, ada sisa-sisa air kencing, ya, akhirnya kita boleh bayangkanlah, ya, bagaimana orang nak sembahyang dalam keadaan sebegitu, ya. Apatah lagi kalau dalam keadaan dia tak sedar. Kalau dia sedar, dia sembahyang juga, itu dah parah dah. Kalau tak sedar, sembahyang juga, lagi parah, kan? Sebab akhirnya dia ingat dia solat dalam keadaan betul, tetapi realitinya, hakikatnya dia solat dalam keadaan, ya, tidak suci, ya. Maka akhirnya solat dia tertolak, dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu satu dalil. Juga dalam antara dalil-dalilnya yang nak menunjukkan bahawa najis dan juga air kencing manusia ini adalah najis yang perlu dibersihkan, adalah dalam satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah bersama dengan para sahabatnya, ya. Rasulullah kat depan sebagai imam, para sahabat di belakang sebagai makmum. Sedang Rasulullah salat, ya, tiba-tiba baginda buka kasut dia. Kita kena bayangkan, kena ada tahap imajinasi sikit. Tiba Rasulullah buka kasut dia, alas kaki dia. Rasulullah letak kat tepi. Ini kalau ikut orang-orang mazhab ni, dah batal solat ni. Banyak bergerak ni. Buka kasut lagi, sembahyang dalam kasut lagi. Jangan lupa, ni apa sembahyang dalam kasut ni? Tapi kita nak kata ini semua tanggapan orang-orang yang jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita nak mengatakan bahawa ini sunnahnya, ini Rasulullah buat. Sedang Rasulullah salat, tiba Rasulullah buka kasut dia, letak kat tepi sebelah kiri, ya. Para sahabat kat belakang, ya, apabila melihat Rasulullah buat begitu, mereka pun turut membuka kasut dia, membukanya, ya. Ini kalau orang zaman sekarang tengok ni, apa solat ni semua dah batal ni. Dengan Rasulullah sekali semua batal solat. Pakai kasut, ya, buka lagi, main-main. Tapi selesai solat, ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mengapa kalian buka kasut-kasut kalian? Apa jawab para sahabat?
Ya Rasulullah, kami lihat engkau buka kasut engkau, kita pun ikut buka kasut. Ini nak kata, nak selitlah satu faedah. Kita lihat bagaimana para sahabat, bagaimana mereka berpegang, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak songeh, tak banyak bertanya, tak banyak berdalih, ya. Lihat Rasulullah buat, ya, terus dia ikut. Tak ada tanya, tak ada yang tunggulah, nanti lepas solat ni kita tanya. Tak ada, dah habis solat dah baru nak tanya buat apa, kan? Tapi nak kata mereka terus ikut. Kalau kita tengok para sahabat ni, kenapa dia buka? Tak ada sebab. Tapi hakikatnya ada sebab. Mereka buka tanpa sebab, tapi dalam masa yang sama bersebab. Ya? Tidak ada satu sebab-sebab, tidak ada sebab pada diri mereka dari segi kasut tu sendiri. Tetapi dalam masa yang sama ada sebabnya, iaitu mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar penjelasan para sahabat, Rasulullah pun kata, ya, atani Jibril. Tadi dalam salat Jibril mendatangi aku, lalu memaklumkan kepadaku bahawa pada kasutku tadi ada kotoran, ada najis. Maka kerana itu aku membukanya. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya seorang kamu datang untuk solat, lalu dia mendapati pada kasutnya, pada alas kakinya ada kotoran, ada najis, apa Rasulullah kata? Hendaklah dia ni kata apa ni? Ha? Dia bukan bersih tu umum sangat ni. Mengesatnya pada tanah. Hendaklah dia mengesat alas kaki dia itu pada tanah. Lalu hendaklah dia solat dalamnya, dalam kasut, dengan memakai kasut. Lihat bagaimana bercanggah sama sekali dengan apa yang kebanyakan masyarakat Islam kita faham. Rasulullah kata, lalu hendaklah dia solat dalam keduanya. Tak ada masalah, bersih kan? Lalu solat dalam keduanya. Ada dua tuntutan, ada dua kewajipan kat sini. Satu, kewajipan membersihkan alas kaki itu. Tak boleh salat kalau alas kaki, biasalah kita pun sedia maklum, bila alas kaki ni tahulah jalan atau macam-macam, termasuklah najis. Tapi ada masalah tak? Ada masalah. Dia, alas kaki ada najis ni ada masalah, dia kena dibersihkan. Tapi kita lihat syariat Islam kata bersihkan wajib, bersih kena bersih juga. Ya, maka apa tadi kita kata? Dikesat pada tanah. Ya. Najis perlu dibersihkan. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah kata, dalam masa yang sama kena solat dengan memakai kedua alas kaki tadi tu. Ya. Maka nak kata bukan dengan membuka keduanya. Kita lihat cuma selingan je lah. Ini nak kenapa sampai begitu sekali? Kerana dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka solat dalam keadaan tidak beralas. Maka Rasulullah kata, selisihilah mereka. Jadi perbuatan kita solat dengan alas kaki kita, tujuan dia apa? Untuk menyelisihi ahli kitab. Ya. Walau bagaimanapun kena faham jugalah. Ya, jangan pula faham apa yang saya cakap ni, lepas ni masuk masjid kat mana-mana pakai kasut, pakai selipar. Itu jadi lain pula, ya. Nanti ada yang kena campak keluar daripada masjid. Itu kita kena raikanlah. Mana tempat yang berkapet tu kita kena raikanlah, ya. Tapi nak kata kalau kita berada di luar, ya, tengah hutan ke apa, maka kita kena ambil peluang, ya, untuk kita mempraktikkan sunnah ini yang seakan-akan telah dimatikan, iaitu sunnah solat dalam keadaan beralas kaki. Ya. Baik, jadi itu najis yang pertama, iaitu najis ataupun air kencing, ya, manusia. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama kita kata ada pengecualian, ada satu pengecualian, iaitu
air kencing bayi lelaki secara khasnya. Bila kita kata bayi, maknanya bayi yang sedang menyusu, ya, bayi lelaki yang sedang menyusu, yang belum cerai susu, yang belum menjamah makanan sehingga kenyang dan tak lagi bergantung dengan susu ibunya. Itu dia punya spesifikasi dia, ya. Bayi yang masih lagi menyusu, maknanya dia belum cerai susu lagi. Boleh jadi dia ada makan makanan sikit-sikit, ya. Seperti mana bila baru lahir kan kita dah tahnik kan, masukkan manisan kurma secara khasnya ke dalam lelangit si bayi itu kan. Dia dah makan, dia dah merasa makanan. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan sampai dia dah makan makanan lain sehingga kenyang dan tak perlu lagi kepada susu badan ibu, ya. Tak, ya. Dia masih lagi bergantung pada susu badan ibu, ya. Jadi nak kata bayi lelaki secara khasnya, bayi perempuan tak. Ya, minta maaf, ya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata secara jelas, bayi lelaki air kencingnya cukup dengan ni apa? Dengan merenjis, memercik air padanya. Dia kencing, bayi lelaki tu, dia kencing, terkena kat pakaian ataupun badan ibunya atau sesiapalah. Wajib tak dibasuh? Kita kata tak wajib. Dia najis tak? Najis, jangan kata pula tak najis, ya. Dia najis, tetapi cara membersihkannya cukup dengan merenjis air saja. Ambil air sikit, renjis, dah cukup, selesai. Boleh solat dengan pakaian tu, ya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayi lelaki, air kencing bayi lelaki cukup dengan merenjis, ya. Bayi kencing perempuan perlu dibasuh, ya. Baik, itu pengecualian dia lah dari segi air kencing manusia. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya adalah darah haid, ya. Darah haid, kalau siapa yang ada buku fake practice tu boleh dijelaskan lagi, ya, kerana penulis kalau tak silap dia sekadar tulis darah haid saja. Jadi boleh letak dalam kurungan termasuk nifas dan juga istihadah, ya. Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan ni ada 3 jenis, ya. Darah haid, ya, darah nifas dan juga istihadah. Yang mana ketiga-tiganya ketiga-tiganya ini adalah najis, ya, yang perlu dibersihkan, ya. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah air wadi dan juga mazi, ya. Kena ambil perhatian juga kerana dia bukan khas bagi lelaki saja, tapi termasuk juga perempuan. Air wadi, ya, dia adalah cecair putih jernih yang keluar daripada kemaluan, kebiasaannya selepas buang air kencing, ya. Atau bila orang kata apa, bila stres, bila teran, ya. Ada ulama kata bila kita angkat barang berat misalnya, ya, keluar cecair wadi ini, ya, dia juga najis, ya. Juga air mazi, ya, dia bezalah. Walaupun dari segi bentuknya seakan sama, dia putih jernih, ya, tetapi dia keluar pada waktu yang berlainan. Kalau mazi dia keluar apabila terangsang nafsu syahwat, lelaki dan perempuan, ya, sama. Dia bukan khas bagi lelaki sahaja, ya. Jadi nak kata bahawa air wadi dan juga mazi ini adalah najis yang perlu dibersihkan. Bahkan kita kata kalau dia keluar, dia akan membatalkan wudu, ya. Kalau seorang itu berada dalam keadaan wudu, ya, dia membatalkan wudu, ya, tetapi dia tidak perlu kepada mandi, ya. Cukup dengan mengambil air wudu semula, ya.
Itu bagi air wadi dan juga air mazi. Ya, berbeza dengan air mani. Ya, air mani nantilah kita bincangkan pada bab yang berikutnya. Ya. Cuma bolehlah buat nota sedikit. Ya. Disebutkan oleh Syekh Hussein dalam kitabnya bahawa air mazi yang pada kemaluan itu perlu dibersihkan. Perlu, kena perhatikan perkataan itu, perlu. Kita kata perlu maknanya wajib lah. Perlu dibersihkan. Pada kemaluan itu perlu dibersihkan kerana dia najis. Ya. Berbeza dengan pakaian, ya, para ulama menyimpulkan bahawa cukup dengan merenjis. Ya. Kerana apa? Kerana susahnya nak membebaskan pakaian. Seseorang itu susah untuk membebaskan pakaian dia daripada air mazi ini. Ya. Maknanya banyak keluar. Ya. Khususnya dalam sebuah hadis seperti mana yang diriwayatkan, hadis Ali bin Abi Talib, di mana dia menceritakan, ya, kuntu rajulan madza'an. Ya. Ali bin Abi Talib menceritakan, ya, pada ketika dia muda, dia jenis yang banyak keluar air mazi. Tapi dia segan, ya, nak bertanya kepada Rasulullah kerana dia menantu kepada Rasulullah, ya, dia berkahwin dengan anak Rasulullah, Fatimah. Jadi dia segan nak tanya terus, maka diwakilkan orang lain. Ya. Maka dia bertanya tentang air mazi itu. Maka Rasulullah menjelaskan tentang perlunya membersihkan air mazi itu, ya. Cuma nak kata kalau kena pakaian cukup dengan merenjis, ya. Tak perlu sampai basuh. Ya. Apa beza antara basuh dengan merenjis? Tak apalah, saya berikan masa 3 hari 3 malam untuk memikirkannya. Ya. Basuh ni maknanya dia sampai basah lah. Dia kena basah. Basah, bila kita kata basah maknanya kuyup. Ya. Sampai ada keluar menitis. Seperti mana dalam kita berwuduk, ada anggota kita basuh dan ada satu anggota kita sapu. Atau kita kata ada 2 anggota yang kita sapu, iaitu kepala dan juga kedua telinga. Bezanya adalah sapu tu jangan sampai menitis, jangan sampai basah. Ya, jangan basah kuyup, ya. Basah tu basah juga, tapi jangan sampai basah kuyup, ya. Baik, itu yang beza antara basuh dengan sapu atau merenjis, ya. Baik. Air wadi dan mazi, najis, bentuk najis yang seterusnya, ya, yang kelima, iaitu bangkai. Ya. Baik, apa itu bangkai? Ya. Apa definisi bangkai? Ya. Baik, siapa yang tak ada buku boleh tulis. Ya, bangkai itulah haiwan yang mati tanpa disebut nama Allah padanya. Ya. Haiwan yang mati tanpa disebut nama Allah, maknanya tanpa disebut bismillah, ya. Atau disembelih secara tidak syar'i. Dia ada dua sifat. Ya. Mati tanpa disebut nama Allah, satu, atau disembelih secara tidak syar'i. Ya. Dia disembelih. Satu haiwan tu disembelih dengan benda tajam, pisau dan seumpamanya. Ya. Tapi tidak disebut nama Allah. Ya. Disembelih je. Semua syarat-syarat semua yang lain semua dah lengkap, tapi tak disebut nama Allah. Boleh makan? Tak boleh makan. Dia bangkai juga. Dianggap bangkai. Bangkai adalah najis. Ya. Tak boleh makan. Atau disebut nama Allah, bismillah, tapi disembelih dengan cara tidak syar'i. Apa artinya? Disembelih dengan cekik dia, bismillah, cekik. Atau seperti mana orang, saya tengok ada orang kafir lah ni, orang kafir yang tak kenal halal haram ni. Dia ambilnya ayam tu, dia pelik on kepala dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pelik on je kepala dia. Kerak. Bak. Mati. Boleh pula
Itu memang dapat satu badan komplit lah, yang kepala-kepala semua okey, tak ada sembelih. Boleh, ini tak boleh makan juga, ini bangkai, ya. Atau dia sembelih tapi bukan pada leher, dia sembelih kat kaki ke apa, ke tangan ke apa, itu bukan sembelih juga, itu bangkai, ya. Jadi tak boleh makan, ya. Juga termasuk dalam bangkai, ya, adalah bahagian haiwan yang terputus, ya. Bahagian haiwan yang terputus boleh tak dimakan, boleh tak dijamah. Ada haiwan dia potong kakinya, dia mati tak? Boleh jadi dia hidup lagi, tapi kaki tu boleh makan tak? Tak boleh makan. Dia termasuk kategori bangkai, walaupun haiwan tu masih hidup lagi, tapi anggota dia tu yang terputus tu, ya, tetap bangkai, ya. Kena faham, mungkin zaman sekarang kita ni tak ada, tapi zaman jahiliah dulu ini praktisnya. Macam mana? Diorang dulu dah faham ekonomi dah. Orang jahiliah faham ekonomi. Faham macam mana? Haiwan peliharaan tu, dia kadang-kadang dia nak jimat cermat, dia tak nak sembelih terus. Kadang-kadang dia cucuk badan dia, keluarkan darah dia. Keluarkan darah, simpan. Tadah lah dengan bekas. Darah keluar, titis, dia ambil lah jumlah yang dia nak tu, pada simpan. Jadi apa? Jadilah darah beku. Jadilah macam hati. Hati tu darah. Hati kita, ya. Anggota hati, bukan hati perasaan. Hati, anggota hati tak tahu kat mana, liver. Itu adalah darah. Ya. Jadi dia orang buat macam, dia orang tak ada, keluarlah darah tu, dalam mana jadi beku, ya, boleh dimakan. Dia makan. Ini orang-orang jahiliah, ya. Satu juga kaedah jimat cermat mereka adalah, dia kambing misalnya, dia potong kulit dia, bukan kulit, dia potong rambut dia, di shave rambut dia satu bahagian tu. Lepas tu dia buat sedikit, apa orang kata, surgery apa, dia ambil, dia buka sikit, dia toreh sikit, ya, buka kulit tu, skim apa, dia toreh ataupun dia kikis, barakallahu fik, dia kikis lemak dia tu. Kikis lemak, lepas tu masak apa-apa masakan berlemak, dia dah dapat lemak. Haiwan tu terluka, dia tak mati, dia terluka lah, ya. Lepas tu dijahit lah macam mana, dijahit lah balik macam mana ke, ya, setelah dia ambil bahagian lemak yang dia nak tu. Haiwan tu sakit lah, tapi tak mati. Lama-lama okey balik, buat balik. Nampak? Itu nak kata dijimat cermat tu, ya. Sembelih rugilah, saya nak lemak saja mah. Nampak tak? Tapi boleh tak, ya, syariat Islam, apabila datang syariat Islam, dia mengharamkan semua, ya, jenis-jenis perbuatan seperti ini, ya. Jadi ini semua termasuk dalam kategori bangkai, ya. Baik, termasuk dalam kategori bangkai adalah ikan yang kita makan ni, ya. Ikan ni ada yang sembelih tak? Ya. Kadang-kadang dia ada nampak jenis makanan bertin, dia ikan, tapi dia sembelih mengikut kaedah syar'i. Timbul persoalan, ikan ni nak kena sembelih macam mana pula, ya. Jadi kita kena faham bahawa ikan dia termasuk dalam bangkai, ya. Cuma nak kata bahawa ikan adalah bangkai yang dikecualikan, ya. Bahkan kita kata ikan dan juga kehidupan laut secara amnya, ya, bangkainya dikecualikan, seperti mana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dihalalkan buat kita dua bangkai, ya, dan dua darah. Dihalalkan buat kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, ya. Ada pula
dua darah itu adalah hati dan limpa. Ya, hati dan limpa, dua jenis bangkai dan dua jenis darah, ya, yang dihalalkan buat kita. Ya, tentang kehidupan laut secara khasnya, secara amnya, kehidupan laut, bukan saja ikan, semua jenis haiwan ikan, bangkainya juga halal. Maknanya tak perlu nak disembelih, sotong ke apa ke, udang ke apa, tak payah, tak ada kerja nak sembelih. Ya, hal ini sabit seperti mana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Apabila baginda ditanya tentang air laut ni, apa hukum dia? Ya, boleh tak air laut digunakan untuk kita bersuci? Maka Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uh, airnya suci, lagi menyucikan, dan bangkainya halal. Bangkai daripada kehidupan laut ni halal. Ya, baik, jadi itu bangkai. Bangkai kita kata secara amnya adalah najis, ya, kecuali yang kita dah sebut tadi pengecualian dia, ya. Tapi secara amnya semua jenis bangkai adalah najis. Jadi faedah kita nak kata termasuk dalam bangkai ni, kita kata adalah kulit haiwan. Dia termasuk tak bangkai? Termasuklah, ya. Persoalan boleh tak kita guna kulit, kita nak mengambil faedah, kita nak menggunakan kulit, kita nak jadikan kasut, kita nak jadikan baju dan sebagainya. Ya, kita kata boleh, tapi bersyarat. Kerana asalnya bangkai termasuklah kulit itu adalah najis. Ya, kecuali kulit yang telah dia ada satu istilah dalam bahasa Arab dipanggil, dalam hadis disebutkan sebagai dibar. Ya, itulah istilah ni. Ya, sebab saya lihat dalam bahasa Melayu kita ni ada berlaku apa orang kata, celaru sikit. Dia bukan celaru, dia kadang-kadang dia jadi apa, digunakan istilah samak. Kulit yang telah disamak kadang-kadang boleh mengelirukan. Dalam bahasa Melayu samak ni dia membawa dua maksud. Ya, ya. Sedangkan dalam istilah Arabnya dipanggil dibar. Dibar ni adalah membersihkan kulit haiwan tu. Apa dibersihkan macam mana? Dia letak perfume ke apa? Tak. Kulit yang telah dicabut, ya, yang telah dikikis daripada haiwan tu, kambing ke apa ke, lembu ke apa. Dibar tu adalah proses membuang lemak yang terlekit pada kulit tu. Perlu dibuang. Kerana kalau tak dibuang, nanti kulit tu jadi busuk, tak boleh pakai. Jadi dibar ni tujuan dia adalah untuk membersihkan, dan dalam masa yang sama untuk nak sucikan dia supaya bebas daripada kotoran dan juga apa juga yang boleh menjadikan dia busuk. Ya, itu dibar. Dalam bahasa Melayu kita dikata samak. Ya, tapi dalam najis anjing seperti mana yang kita akan sebut nanti, dia digunakan istilah samak juga. Ya, jadi kena ambil perhatian. Ya, baik. Jenis najis yang keenam itu yang kita sebut tadi, iaitu air liur anjing. Ini kena faham juga, berlaku kekeliruan yang cukup banyak di kalangan masyarakat kita pada hari ini tentang najis anjing ni. Ya, jadi kita nak kata yang najisnya, ya, ada perbincangan di kalangan para ulama lah. Ya, tapi akhirnya kita kena buat kesimpulan juga. Ya, apa pendapat yang betul, yang kuat. Jadi kita simpulkan bahawa pada anjing itu sebenarnya yang najisnya adalah air liurnya sahaja. Ya, seperti mana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sabda Nabi SAW, jika ada anjing menjilat air, ya, dalam suatu bejana, maka cucilah bejana itu sebanyak 7 kali, dan basuhan pertama dengan tanah, ya, dengan pasir. Jadi ini Rasulullah secara khasnya menyuruh supaya mana-mana bekas air yang telah dijilat
yang anjing telah minum daripadanya perlu dibasuh. Maknanya dia najis, perlu dibasuh. Tapi basuhan dia berbeza daripada najis-najis yang lain. Ia perlu dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan pertama dengan tanah, campur air tu, campur dengan tanah, jadi air tanah, dibasuh bekas tu, ya. Manakala 6 basuhan yang berikutnya dengan air sahaja. Kena 7 kali basuhan tu, ya. Ini dalam ini yang kita kata, dalam istilah bahasa Melayu kita kata samak juga. Jadi kena bezakan antara samak kulit dengan samak air liur anjing secara khasnya, ya. Dan juga para ulama mengistilahkan air liur anjing ini secara khasnya sebagai najis mughallazah, ya, najis yang berat. Berbeza kalau kita lihat yang kita sebutkan tadi, air kencing bayi lelaki, ini diistilahkan sebagai najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi kita kata, boleh kita simpulkan ada 3 bentuk najis lah, ya, 3 kategori najis. Najis mughallazah, najis yang berat. Dia satu saja, iaitu air liur anjing. Dan kita ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dia pun ada satu juga, iaitu apa? Air kencing bayi lelaki. Dan kategori yang ketiga ini yang umum, najis mutawassitah, najis yang medium, sederhana lah, ya. Najis yang sederhana. Apa dia najis sederhana? Semua jenis najis yang kita sebutkan dalam bab ni, ya. Apa tujuan dikategorikan? Dia tujuan dia adalah dari segi cara pembersihan dia. Kalau najis mughallazah tadi, air liur anjing tadi, cara bersih dia dengan samak, basuh 7 kali. Basuhan pertama dengan pasir. Najis mukhaffafah tadi, air kencing bayi lelaki tadi, cara bersih dengan merenjis. Kalau najis yang sederhana ni, yang umum ni, cara basuh dia macam mana? Dengan dibuang najis itu, lalu dibasuh dengan air, tak kira berapa kali, asalkan hilang dia punya kesan itu, walaupun dengan satu basuhan, walaupun dengan sekali basuh, ya. Jadi itu yang kita kena faham dari segi kategori najis, ya. Cuma sedikit faedah tambahan tentang anjing ini secara khasnya, kerana berlaku banyak kekeliruan. Di sini persoalan, ada beberapa persoalan cabang lah. Bila kita sebut tentang air liur anjing, adakah najis dan juga air kencingnya termasuk? Najis anjing, air kencing anjing, perlu tak disamak? Di sini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kata najis dan juga air kencing anjing ni juga perlu disamak, kerana dia lebih dahsyat daripada air liur, kan? Kalau kita bandingkan najis dia dengan air liur dia, mana yang lebih dahsyat? Kita akan kata najis dia lagilah dahsyat, kan? Lagilah kena samak, ya. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, ya. Mereka mengatakan tidak, hanya air liur anjing sahaja yang perlu disamak. Adapun kencing dan juga najis anjing itu, dia seperti najis yang lain. Tetapi daripada dua pendapat ni, Syekh Ibn Uthaymin, ya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dia membuat kesimpulan bahawa jalan selamatnya adalah kita, ya, samak juga najis dan juga kencing anjing tu, ya, kita samak juga. Itu sebagai jalan keluar yang selamat. Baik, itu satu persoalan cabang. Juga termasuk dalam soalan yang membabitkan tentang najis mughallazah ini adalah yang sering dibincangkan dalam masyarakat Melayu kita ni, cukup sensitif dengan isu ni. Jadi kita kena faham betul-betul. Adakah kulit anjing, bulu anjing
juga perlu disamak. Kadang-kadang anjing lalu, dia masalah kita tak biasa dengan anjing. Nampak anjing, nampak macam nampak hantu, kan? Kalau sentuh dengan kita, lagilah kita kena sentuh dengan hantu. Sudah. Itu satu hal, itu dari segi perasaan. Dari segi hukum, perlu tak disamak. Ini biasa kita dengar ni, ya. Kalau anjing lalu je, sudah, kena samak. Kalau lalu, gini, Assalamualaikum, dia lalu masuk dalam, kena samak tak? Satu hal, satu masalah, kena faham. Khususnya dalam masyarakat kita, kita mengatakan tidak perlu samak, ya. Kerana kalau kita lihat nas, kalau kita lihat dalil, kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh kita samak apabila anjing itu minum ataupun jilat pada satu tempat ataupun bekas. Itu sahaja yang perlu disamak. Pada bahagian itu sahaja yang perlu disamak, bukan semua, ya. Tak perlu kita nak trace, kita nak menjejaki langkah anjing tu untuk kita nak samak juga. Mana dia punya kesan kaki dia tu, tompok kaki tu, samak. Tak. Pada bahagian yang dia jilat sahaja. Jadi kita nak kata, kalau kita tersentuh kulit anjing itu, comelnya, siapa yang nampak dia comel lah. Comel, kena samak tak tangan? Tak perlu. Ya, ini kena faham. Ya. Ini kerana kalau kita lihat pada zaman Rasulullah, ada anjing tak? Mestilah ada anjing. Kalau tidak, macam mana tak disebut, macam mana disebut dalam hadis? Anjing digunakan tak? Memang digunakan. Digunakan khasnya untuk apa? Untuk dua tujuan. Untuk berburu dan juga untuk menjaga haiwan ternakan dan juga tanaman. Anjing memang cakap ada faedahnya, ya. Ada pengecualian, dibolehkan untuk kita menggunakan anjing dalam dua tujuan ni, ya. Untuk berburu, kita boleh bayangkanlah berburu. Anjing kita tembak anjing, kita tembak burung ke apa ke, dengan panah ke, dengan pistol ke apa. Tetapi kita suruh anjing kita pergi ambil. Dia agak-agak dia ambil haiwan tu, haiwan burung yang kita tangkap tu. Dia bawa kat kita dengan apa? Nah tuan, dengan tangan ke? Dia gigit. Tapi kita mendapati bahawa syariat Islam tak pernah pula mengatakan dibolehkan mengguna anjing untuk berburu, tapi bila dibawa buruan tu kena samak bahagian yang digigit tadi tu. Tak ada. Ya. Jadi kesimpulan kita bahawa najis mughallasah itu hanya air liur anjing sahaja. Ya. Juga termasuk dalam persoalan cabang tentang anjing ni adalah, adakah ni nak kata sensitif juga dalam masyarakat kita. Adakah ba alif ba ya termasuk juga dalam najis mughallasah? Khinzir, tu kata manis sikitlah. B-A-B-I. Adakah dia termasuk juga dalam najis mughalazah? Ini juga adanya berlaku perselisihan di kalangan para ulama, ya. Yang nak kata di kalangan masyarakat. Dalam mazhab pun ada perselisihan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri adanya perselisihan. Walaupun pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur mengatakan bahawa disebut khinzir itu lebih dahsyat daripada anjing menurut mazhab. Maka khinzir itu lagilah kena sama. Itu pendapat yang pertama. Walaupun dalam masa yang sama ada juga pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri. Dalam satu pendapat dia lah, walaupun kurang masyhur, yang mengatakan bahawa hanya anjing sahaja yang wajib disamak. Khinzir dia najis seperti najis-najis yang lain yang sederhana, yang tidak perlu sampai disamak, ya. Dan itulah pendapat yang kuat, yang rajih. Ini kerana kita mendapati bahawa dalam Al-Quran ada disebut tak B-A-B-I? Ada tak disebut khinzir? Disebut khinzir dalam Al-Quran. Barakallahu fiik. Disebutkan daging babi secara khasnya, bahawa dia adalah najis. Tapi kita mendapati bahawa
Al-Quran ataupun hadis, tak ada pula menyebut tentang perlu samak. Ya. Sedangkan haiwan khinzir ni pada zaman Rasulullah memang ada. Ya, dia bukan satu haiwan yang pupus ke apa ke, tak ada. Menunjukkan kepada kita bahawa khinzir ni najis dia seperti najis yang lain. Kerana kalau benar dia najis mughallazah, pastinya telah disebutkan oleh Al-Quran ataupun paling tidaknya hadis Nabi SAW, ya, yang diturunkan, yang disebutkan, yang dibawakan oleh Rasulullah sebagai penjelas kepada Al-Quran, ya. Jadi kesimpulan kita, najis mughallazah ini hanya air liur anjing sahaja, ya. Seperti mana yang disebut dalam nas, dalam hadis Muslim secara terang lagi jelas. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengatakan bahawa yang najis yang lain ni khinzir ke, khinzir hutan ke, sudah. Bila dah khinzir hutan macam mana? Dia nampak tak macam mana dia berkait. Lama-lama macam dengan kapir-kapir sekali. Ni najis mughallazah ni. Siapa salam orang kapir, ni najis mughallazah. Siapa salam Yahudi, Nasrani, najis mughallazah. Sama. Orang Syiah buat macam tu kat kita tau. Orang Syiah bila salam kat kita, dia depan kita dia baik, tapi bila dia balik rumah, dia samak tangan dia tu. Kalau kita tidur kat rumah dia, dijemput. Ini selingan lah ni, minta maaf. Dia selingan, ahlan Abu Bakar, ahlan Umar. Dijemput kita masuk rumah dia, dia saji kita makanan. Kalau kita nak tidur, boleh tidur. Tapi makanan yang dia saji kat kita, dia letaklah najis-najis kencing dia tu. Ini betul, ini bukan cerita dongeng. Tempat kita tidur, kalau kita tidur kat katil ke apa ke, katil itu akan dibakar tau. Katil tu mesti dibakar. Ini syariat orang Syiah lah, bukan syariat Islam. Syariat orang Islam, syariat orang Syiah. Tempat tidur yang telah ditiduri oleh orang sunnah, yang dipanggil nawasib oleh orang Syiah, perlu dibersihkan. Kenapa? Kerana kita ni najis mughallazah. Kena faham, ya. Jadi kita nak kena faham, najis mughallazah ni hanya satu, hanya air liur anjing sahaja. Baik, saya ingat masa pun dah cukup. Tentang jenis-jenis najis yang lain tu boleh dibaca, ya. Ada dalam ada sampai 10, ya. Jadi boleh dirujuk kepada kitab lah, insya-Allah. Baik, saya ingat kita berehat sebentar sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya. Wallahu a'lam.